Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Ikhwatul kiram, mari kita sambung bacaan Kitabus Sunnah, iaitu kitab-kitab hadis yang berkaitan dengan prinsip ahli sunnah wal jamaah yang dikumpulkan oleh al-Imam Abu Daud As-Sijistani rahimahullahu taala, dan kita dah selesai membaca hadis yang 4431. Maka hari ini kita sambung pula 4432, insyaAllah. Fadal Ustaz Aimin. Silakan Ma'an Ka'ab. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه وذكر ابن السرح يعني أحمد بن عمرو قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ثم ساق خبر تنزيل توبته وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مطولا ومختصرا. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, dan juga disebut oleh Ibnu As-Sarh, iaitu Ahmad bin Amr, iaitu kisah terbelakangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut perang Tabuk. Dia berkata, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin bercakap-cakap kepada kami hal yang bertiga. Sehingga setelah lama aku naiki dinding rumah Abu Qatadah kerana dia adalah anak pamanku. Lalu aku memberi salam, maka demi Allah salamku tidak disahutinya. Kemudian tersiar khabar turunnya ayat tentang taubatnya. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Hadis ke-4432 ni masih lagi dalam bab apa? Kita masih lagi dalam bab menjauhi ahli bid'ah. Menjauhi ahli bid'ah. Hadis yang sebelumnya iaitu hadis berkenaan dengan Nabi sebut al-bughdhu fillah wal-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Kan hadis sebelum ni kita bincang berkenaan dengan bahawa afdalul a'mal, amalan yang terbaik itu ialah cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Maksudnya kita ni orang Islam, bila kita nampak orang buat bid'ah, kita kena rasa benci sebab Allah Subhanahu wa taala membenci bid'ah. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenci bid'ah, para sahabat juga membenci bid'ah. Kan? Sebab tu Imam kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, "Iyyakum wal ara' fa innal ara'u a'da'us sunan." Idul ara'a a'da'us sunan. Jauhilah kamu akan perbuatan suka nak mengambil pendapat-pendapat kamu sendiri. Kerana sesungguhnya orang yang mengambil pendapat sendiri ini ialah musuh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nampak tak? A'da'us sunan. Ayatuhum syayatin. Syaitan telah menipu mereka. Begitu juga kata Ibnu Umar yang masyhur, ittabi'u wa la tabtari'u faqad kufitum. Buatlah benda yang sunnah, ittabi'u, ikut sunnah Nabi, wa la tabtari'u, jangan buat bid'ah, faqad kufitum. Dan banyak sekali ucapan salah berkenaan dengan membenci perbuatan bid'ah. Jadi kesan daripada membenci perbuatan bid'ah tadi iaitu kita menjauhi orang yang melakukan bid'ah. Kita menjauhi orang yang melakukan bid'ah. Jadi Al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala dibawakan dalil daripada kisah Ka'ab bin Malik.
Siapa yang baca kitab Riyadhus Salihin pasti pernah lihat, pernah baca kisah Ka'ab bin Malik. Bagi tengok terjemahan hari ini daripada Ka'ab bin Malik dan juga disebut oleh Ibnu As-Sarh, iaitu Ahmad bin Amr, iaitu kisah terbelakangnya dari Rasulullah SAW dari perang Tabuk. Ini terjemahan harfiah terbelakang, maksudnya ialah maksudnya perbuatan dia tidak menyertai Rasulullah. Terkebelakang maksudnya tertinggal. Jadi betul kan terjemahan kat situ, kisah terbelakangnya tu maksudnya ialah kisah dia tidak menyertai Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Semua tahu ketika perang Tabuk ini berlaku pada musim panas. Masa musim panas tersebut, maka perang itu jauh di sepadan Jordan sana. Jadi Nabi SAW biasanya bila berlaku peperangan, Nabi akan merahsiakan ke mana tujuan ataupun tempat peperangan tersebut. Kenapa? Kerana tak nak terbocor rahsia. Supaya orang musuh tidak sampai dahulu di tempat tersebut. Tetapi ketika perang Tabuk ni Nabi SAW, Nabi maklumkan awal-awal lah. Nabi kata kita akan pergi kawasan Tabuk. Kenapa Nabi maklum awal-awal? Sebab kawasan dia sangat jauh dan masa tu musim panas. Semua tahu kalau musim panas di Arab Saudi ni bukan macam panas kat Malaysia. Panas kat Malaysia 37, 35, 37, 38 darjah Celsius. Panasnya Arab Saudi 50, 51, 49 dekat tengah padang pasir pula tu. Kan? Dia punya panas tu subhanallah. Menyengat panas dia. Saya dulu pernah sekali cakap kat kawan dulu masa satu. Saya tunggu kat kawasan ni. Kawasan tu tak ada bumbung. Kita silap buat appointment dengan kawan. Tunggu dekat negara Arab masa tu, dekat Madinah, dekat Mekah. Kita tunggu kawasan sekian ni. Saya janjikan kawasan dia, kawasan yang tak ada bumbung. Waktu tengah hari, lepas main Jumaat. Hangus kita. Handphone pula habis bateri. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi panas dia lain macam. Jadi bila panas, kemudian bila musim panas ni pula, ialah waktu di mana pokok kurma ini dia berbuah. Pokok kurma berbuah pada musim panas. Okey, dia baru nak keluar buah dia. Dia keluar buah dia pada musim panas. Jadi siapa yang nak pergi umrah, kalau masa musim panas baru nak mula, baru nak pergi umrah, dia tak dapat kurma baru sebenarnya, dapat kurma lama. Okey. Siapa pergi musim sejuk lepas tu dapat kurma baru, musim panas ni kurma yang baru dituai. Barakallahu fiik. Jadi masa tu berbuah. Dan kita semua tahu, sebelum perang Tabuk ni banyak siri-siri peperangan. Sebelum perang Tabuk ni ada banyak siri-siri peperangan dalam Islam. Tak lepas perjanjian Hudaybiyah saja ada peperangan dengan Bani Quraidah. Okey. Perang dengan Bani Quraidah, perang Khaybar, perang Khaybar. Lepas perang Khaybar, lepas tu berlaku pula perang Mu'tah sebelum pembukaan kota Mekah. Banyak lagi ciri-ciri peperangan. Kalau saya baca sirah akan baca ada banyak peperangan. Baik. Jadi bila banyak peperangan, musim tu pula musim panas. Jadi sahabat ni macam letih. Dan bila dapat pula berbuah, maka ketika itulah Ka'ab bin Malik ni rasa macam bila Nabi dah keluar, dia tangguh-tangguhkan. Dia tangguh-tangguh. Dia kejap lagi lah nanti. Kejap lagi. Dia tak bersegera melakukan persiapan untuk berperang. Akhirnya tangguh, Nabi pun dah bertolak. Bila Nabi bertolak, dia masih lagi cakap dalam hati dia, tak apa, kita boleh kejar lagi. Kita boleh kejar lagi. Akhirnya, dia tertinggal. Dia dah rasa malas lah. Lepas tu kita kata, jangan, bila datang belajar, dia kena semangat. Masa mula-mula tu, kita tekan semangat. Datang belajar. Jangan kata, tak apalah. Kita boleh ada recording kan? Kita tengok recording. Tengok recording 1. Terlepas. Tengok recording 2. Terlepas. Dah 3, 4, 5, dah 6 kelas, 10 kelas. Dah 10 kelas dah. Dia nak kejar balik recording dia banyak. Itu banyak berlaku. Pelajar-pelajar macam tu.
Dia tak ada himmah. Jadi Ka'ab bin Malik pun tak pergi perang. Akhirnya masa berlaku dalam hadis tersebut, Nabi pun tanya, mana Ka'ab? Nampak lelaki keluar je, itu tu Ka'ab kan, Nabi kata. Bukan, itu bukan Ka'ab, kata sahabat. Jadi Nabi ni berharap Ka'ab tu ada dalam majlis tersebut, dalam peperangan tersebut. Nabi kata, mana Ka'ab? Harus sahabat kata, Ka'ab telah tertipu dengan dunianya. Dia tengah duduk di bawah, di taman-taman pokok kurma dia apa semua, dengan pakaian-pakaian dia, pakaian dunia. Lepas tu Nabi defendkan lagi Ka'ab bin Malik. Nabi jangan kata macam tu. Kata sahabat lain, sungguhnya aku tak kenal Ka'ab ni, melainkan baik je Ka'ab ni. Kemudian berlakulah apa yang berlaku. Habis peperangan. Habis peperangan balik, maka semua yang tak pergi perang pun beratur lah nak jumpa Nabi SAW. Memang adat macam tu. Nabi akan pergi masjid. Dan semua orang-orang munafik pun pergilah jumpa Nabi nak bagi alasan tak keluar perang. Maka ketika itu Ka'ab bin Malik pun keluarlah. Kata Ka'ab bin Malik dalam hati, kalau aku ni seorang Arab yang fasih. Aku ni seorang pandai berkata-kata. Aku pandai menyusun syair. Dan kalau aku tipu Rasulullah SAW, boleh sangat. Aku boleh susun ayat. Untuk apa? Untuk nak tipu Rasulullah SAW. Tapi aku tahu, kalau aku tipu Rasulullah SAW, Allah Ta'ala akan bongkarkan aku. Maksudnya dia ada iman, dia faham masalah. Okay? Kemudian menjumpulah Rasulullah SAW. Okay? Menjumpulah Rasulullah SAW. Dan masa tu, ada sebahagian daripada adik-beradik dia lah. Adik-beradik Ka'ab ni dah dapat rasa dah. Ahli keluarga dia kata. Ataupun sebagai orang kata, Ka'ab, bagilah, minta lah kat Nabi, minta maaf, kata. So, engkau ni ada kedudukan dengan Rasulullah. Engkau ni rapat dengan Rasulullah. Bolehnya Rasulullah akan maafkan kau. Dia pun pergilah. Masa tu dia dah agak-agak. Nak tipu ke? Nak cakap betul. Nak tipu ke? Nak cakap betul. Nak tipu, cakap betul. Akhirnya, dia kata, aku dah berpegang kepada satu prinsip. Aku akan cakap betul apa pun berlaku. Dia cakap benar. Maka dia pun cakaplah betul apa yang berlaku. Dia cakap, ya Rasulullah SAW, aku tak ada benda. Ketika itu aku orang yang paling selesa sekali. Aku ada kenderaan, maksudnya aku ada unta untuk keluar pergi perang. Dan badan aku sihat. Dan aku tak pergi sebab aku lalai. Aku tangguh-tangguh, akhirnya aku tertinggal. Maka Nabi SAW, Nabi diam. Nabi kata, tunggulah. Apa keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua tahu kisah tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi untuk memboikotnya selama 40 hari. 40 hari. Okey. Kemudian ditambah lagi 10 hari. Jadi 50. Di mana ketika itu orang Islam tak cakap dengan dia. Tak bagi salam dekat dia. Kalau dia bagi salam tak jawab. Tak berniaga dengan dia. Tak jual beli dengan dia. Semua tak bercakap. Boikot habis. Ini kita panggil hajar. Bahasa Arab panggil hajar. Hajrul mubtadi'. Itu kita memboikot. Tak bercakap langsung. Hari pertama, kata Ka'ab bin Malik, dia kata, sahabat-sahabat yang lain, dan 3 lagi sahabat. Yang lagi 2 tu ialah orang yang pergi perang Badar. Sini yang perang Badar. Kata Ka'ab bin Malik, nampak sini perang Badar pun tak pergi. Jadi dia pun rasa macam, okey, tak apa lagi, ada orang bersama dengan aku. Tapi lepas semakin hari, tengok sini perang Badar ni, dah start dah menangis, dah menyesal, dah apa semua. Kata Ka'ab bin Malik, aku orang yang muda, aku ni boleh tahan lagi. Sehingga ada sebahagian daripada sahabat yang tak pergi tu, mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, suami aku ni dah orang tua, boleh tak aku layan mereka, ya Rasulullah. Nabi kata, boleh, orang tua je boleh. Ka'ab bin Malik dia muda. Isi dia tanya, ya Rasulullah, apakah boleh aku layan Ka'ab? Nabi tak kasih. Sebab tu akhirnya isteri Ka'ab pun boikot dia. Sehingga akhirnya bila 1 hari, 2 hari, 3 hari lama-lama, terasalah kesan dia tu. Tak ada siapa bercakap dengan, tak ada siapa jual beli dengan dia, tak ada siapa yang berbicara dengan dia, tak ada siapa yang bermuamalah dengan dia langsung. Dia kata Ka'ab bin Malik, 1 hari aku datang jumpa Rasulullah SAW, aku bagi salam. Aku duduk kat sebelah kanan dia, aku bagi salam. Nabi pandang ke sebelah kiri. Nabi tak pandang dia. Allahu Akbar. Bayangkan.
Kalau Rasulullah tak nak pandang kita. Allahu Akbar. Datang sebelah kiri Nabi SAW, dia bagi salam. Nabi pandang sebelah kanan. Kata Ka'ab bin Malik, ketika tu aku tak nak apa-apa. Aku nak tengok mulut Rasulullah. Jawab ke tak salam aku? Rasulullah tak jawab. Mulut Nabi tak bergerak pun. Ketika tu, lepas tu kan dia pergi ke dinding ni. Terjemahan ni kurang. Terjemahan ni kurang bagus. Dia kata apa? Naiki dinding rumah. Pertama sekali, ni terjemahan harfiah. Bukan naiki dinding. Bukan naik dinding. Apa pula panjat dinding rumah orang buat apa pula? Haid dalam bahasa Arab, iaitu dia pergi ke ladang kurma. Ladang kurma. Betul kan terjemahan tu semua? Pergi ke ladang kurma. Dia pergi naik ke dinding ni, maksudnya naik, dia pergi ke ladang kurma. Sebab apa? Haid. Bukan rumah Mana boleh panjat dinding rumah orang? Maksud ladang kurma. Dulu, dah sampai sekarang lah, ladang kurma tu dia biasanya dia akan dia di dinding. Di dinding. Di pagar lah. Tak nak binatang masuk, tak nak orang luar masuk. Jadi Abu Qatadah ni, antara sepupu dia. Abu Qatadah sepupu dia. Kawan baik dia juga. Anak pamanku. Pamanku maksud pakcikku. Kalau kita baca kisah dia, dia kata dia bagi salam. Dia pergi jumpa sebab dia tahu Abu Qatadah dekat situ. Dia lihat cari best friend dia yang paling baik sekali. Dan juga sepupu dia. Dia kata, wahai Abu Qatadah. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Abu Qatadah tak jawab salam dia. Kerana taat kepada Rasulullah SAW. Dia kata, wahai Abu Qatadah, adakah kau saksikan tak yang aku ni cinta Allah dan aku ni beriman? Abu Qatadah diam. Kau saksikan tak, kau tahu tak aku ni cintakan Allah dan Rasulnya? Abu Qatadah diam. Abu Qatadah tak jawab apa benda pun. Abu Qatadah kata, akhirnya Abu Qatadah kata, tunggulah apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan bagi kau. Ketika itu makinlah tension. 40 hari kena boykot. Ketika itu datang surat dari Raja Ghassan. Raja Ghassan ni kerajaan Kristian dekat utara Arab Saudi. Raja Ghassan ni dia hantar surat kepada Ka'ab. Dia kata, wahai Ka'ab, kami tahu kamu sekarang ni diboykot oleh Rasulullah SAW. Marilah berjumpa, join kami. Dia lagi dia nak ambil lah ni. Dia nak ambil sahabat-sahabat ni kan orang-orang yang hebat. Mari kami bersama join dengan kami. Maksud dia nak hasut supaya Ka'ab meninggalkan Rasulullah sebab Rasulullah boykot dia. Kata Ka'ab, ini fitnah ni. Ini fitnah. Dia ambil surat tu, dia masuk dalam tempat bakar roti dia. Dan dia bersabar. Dia terima balasan dia sampai 50 hari. Allahu Akbar. Tak ada siapa bercakap dengan dia. Isteri dia pun tak bercakap dengan dia. Anak pun tak bercakap dengan dia. Semua tak bercakap dengan dia. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkanlah ayat berkenaan dengan taubat. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu. Dan surah At-Taubah tu. Lalu ketika itulah seorang sahabat datang jumpa dia, dia kata, wahai Ka'ab, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima taubatmu. Dia punya gembira dia jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, apakah yang daripada kamu atau daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, gembiranya. Lepas tu para sahabat semua ucapkan tahniah pada dia. Menunjukkan bahawa para sahabat semua tu boykot dia. Boykot dia sebab sayang kat dia. Bukan boykot sebab nak jahanamkan dia, nak rosakkan dia. Bukan. Nabi boykot dia untuk apa? Untuk didik dia. Allahu Akbar. Jadi para sahabat semua keluar, semua mengucapkan tahniah. Tahniah sebab apa? Tahniah Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima taubatnya. Lepas tu Ka'ab bin Malik kata kat Rasulullah, ya Rasulullah, demi Allah aku takkan menipu lagi lepas selama-lamanya. Dan memang lepas tu, sebab apa? Ka'ab dia tengok hasil bercakap jujur dengan Rasulullah tadi, walaupun terpaksa suffer, walaupun terpaksa menanggung deritanya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima taubatnya. Bahkan itu lebih baik. Sebab apa? Sebab orang lain tidak ada wahyu yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala telah terima taubatnya. Ada Ka'ab bin Malik turun wahyu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bagaimana Allah Ta'ala telah menerima taubat Ka'ab bin Malik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ini antara, Masya Allah,
antara kisah yang sangat menarik dalam Islam. Betul yang kita baca dalam bab taubah. Bab taubah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kesimpulan daripada cerita tersebut, kita apa poin yang kita nak ambil, apa kaitan dengan menjauhi ahli bid'ah pula ni? Bukan kali ni cerita pasal taubat Ka'ab bin Malik. Iaitu tujuan cerita ni disebut dalam bab ni kata oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala, sebab nak bagi tahu kepada kita bahawa kalau orang yang buat dosa itu diboikot, kesalahan diboikot, begitu pula kalaulah saya susun balik ayat, kalaulah orang yang melakukan dosa sahabat pun diboikot, maka apakah halnya pula dengan orang buat bid'ah? Lebih-lebih layak lagi untuk diboikot, lebih-lebih layak lagi untuk dijauhi, lebih-lebih layak lagi untuk kita menjauhkan dirinya daripada kita, daripada ahli sunnah. Itu poin dia. Nampak para sahabat tadi, Ka'ab bin Malik buat kesalahan, diboikot tak? Diboikot. Habis tu kalau ahli bid'ah buat bid'ah, perlu diboikot tak? Jadi perlu diboikot juga. Perlu diboikot, perlu dijauhi. Jadi dia level pertama kena jauhkan dulu. Jadi ada ahli bid'ah, jangan dekat-dekat dengan dia. Jangan sangka yang kita ini ada kekuatan yang kita konon-kononnya kita boleh menepis segala syubhat dia. Jangan ada pemikiran macam tu. Nabi kata idza sami'tum 'anid dajjal idza sami'ta 'anid dajjal falyan'a 'anhu. Bila kamu dengar pasal dajjal, maka jauhilah. Nabi tak kata faham pergi debat dengan dajjal tu. Tak, Nabi tak kata pun pergi debat dengan dajjal. Falyan'a 'anhu. Jauhi dajjal. Fa innar rajula ya'tihi wa huwa yadhunnu annahu mu'min. Ada seorang lelaki, dia datang jumpa dengan dajjal dan dia sangka dia seorang mukmin. Okey. Fa atba'ahu, maka dia mengikutlah dajjal tadi tu, fatabi'ahu lima yara fihi minal fitan. Akhirnya dia jumpa dajjal, nak berdebat dengan dia. Akhirnya dia sendiri yang ikut dajjal tadi. Allahu akbar. Nampak lelaki tadi asal nak berdebat dengan dajjal, akhirnya jadi pengikut dajjal. Lepas tu Nabi kata jauhi dajjal. Sama juga macam Ibnu Umar, kalau dajjal dijauhi, begitu juga ahli bid'ah. Sebab ahli bid'ah ini ialah dajjal yang kecil. Ustaz, macam mana tahu ahli bid'ah dajjal yang kecil? Ini hadis Nabi SAW. Bila keluarnya Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ni, tuan-tuan rahmatullah, ialah orang yang menolak qada dan qadar yang pertama dekat Basrah. Ataupun dekat Kufah. Orang yang pertama tolak qada dan qadar. Allahu akbar. Awalu man takallama fil qadar. Itu Ma'bad al-Juhani. Tuan tahu tak siapa Ma'bad al-Juhani ni? Dia anak sahabat. Anak sahabat. Siapa nama sahabat sebut? Abdullah bin Uqaym. Nama sahabat sebut Abdullah bin Uqaym. Sahabi jalil, sahabat yang bagus, hebat. Ada riwayatnya dalam Sunan At-Tirmidzi. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dia mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan mati dari yang hidup. Tapi anak dia Ma'bad al-Juhani tolak qada dan qadar. Yahya bin Ya'mur dan Abdul Rahman al-Himyari, dua orang tabi'in, datang pergi ke Mekah, nak buat umrah. Dia nak jumpa sahabat. Kata, mana-mana sahabat yang kita jumpa, kita tanya dia. Maka mereka pun jumpalah Abdullah bin Umar. Kata, wahai Abu Abdurrahman, dekat negeri kami ni ada seorang yang mendakwa bahawa tiada qadar. Yataqaffaruna al-ilm. Ini hafal Al-Quran, dia hafal Al-Quran. Wa yatafakkaruna al-ilm, dan mendakwa dia ni banyak mengkaji ilmu. Kana yaqul anna al-amra unuf. Dan dia mengatakan bahawa setiap perkara itu terjadi dengan tiba-tiba.
bukan dengan perancangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak tahu benda tersebut. Dia tolak qada dengan qadar. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Ibnu Umar kata, akan datang pada umatku nanti dajjalun kadzabun. Akan datang dalam umatku nanti, kata Ibnu Umar, buat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ati ala ummati dajjalun kadzabun. Akan datang pada umatku nanti dajjal. Pertama, Nabi sebut dajjal tu dalam bentuk yang ramai. Betul tak? Ramai. Jadi itu menunjukkan bahawa Nabi maksudkan bukan dajjal yang akhir zaman tu. Sebab dajjal yang akhir zaman, dia seorang je. Jadi Nabi pakai jamak dengan dajjal, menunjukkan bahawa akan banyak orang yang perangai dajjal. Dajjalun, jamak. Kadzabun. Dan dajjal ni pula penipu. Penipu apa? Itu menipu bawa ajaran yang dusta. Bertipu atas nama Allah dan Rasulnya. Siapa yang tipu atas nama Allah dan Rasulnya? Ahli bid'ah lah. Yang tipu atas nama Allah dan Rasulnya. Dalam kataan dajjal, dajjala, kan? Dajjala yadjalu. Maksudnya apa? Orang yang mengubah benda yang buruk nampak baik. Benda yang baik nampak buruk. Itu namanya dajjal. Dajjal ni dia terbalikkan. Benda yang baik nampak buruk, buruk nampak baik. Dia pandai tukar. Talbis. Jadi siapa yang suka buat macam ni? Ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang benda yang buruk, benda yang terkeji, bid'ah. Dia bagi nampak wajah yang cantik. Meratapi kematian. Benda yang sangat mungkar dalam Islam. Yang dilarang oleh Nabi SAW. Dijadikan ibadat. Macam Syiah. Syirik, penyembahan kubur. Dijadikan ibadah oleh ahli kuburiyun. Nampak tak? Dajjal lah tu. Dia dajjal lah. Dia ubah benda yang buruk nampak baik. Benda yang baik pula tauhid. Ini kuburiyun. Tauhid, dia kata, benci para sahabat. Tauhid maksudnya, tak nak bertawassul dengan orang salih. Tak hormat orang salih. Tak hormat Rasulullah. Syiah pula. Kalau tak meratapi kematian Husain, maksudnya kamu setuju dengan pembunuhan Husain. Nampak? Dia dajjal. Dia ubah. Macam mungkar nampak baik. Yang kedua, bila ahli bid'ah ni dia penipu. Satu dah ubah, kemudian dia tipu, kadzab. Berdusta atas nama Rasulullah, berdusta dengan hadis-hadis. Bawa pula ajaran-ajaran, cakap benda pelik-pelik yang tak pernah dalam agama sebut. Yang ketiga, malam tasma'u antum wala aba'ukum. Apa yang kamu sahabat tak pernah dengar dan juga bapak kamu juga tak pernah dengar. Itu menunjukkan bahawa bid'ah ni buat amalan yang sahabat tak pernah dengar dan juga ayah-ayah sahabat juga tak pernah dengar. Nampak tak bid'ah? Kemudian Ibnu Umar kata, fa iyyakum wa iyyahum. Nabi kata, jauhilah mereka dan mereka pun jauh daripada kita. Jauhilah mereka. Ini maksud dalam bab ni. Jauhilah mereka. Jauhilah mereka. Jauhilah mereka. Dan hendaklah mereka pun jauh daripada kita. Jangan dekat-dekatkan kita. Sesungguhnya aku telah mendengar ayahku memberi khutbah di atas mimbar. Kata Abdullah bin Umar. Dan kata Rasulullah SAW telah bersabda, kemudian disebutlah hadis Jibril. Disebut hadis Jibril. Kata Ibnu Umar tadi, saya lupa nak sebut. Jadi demi Allah, kalau mereka sedekah satu gunung Uhud pun emas, Allah Ta'ala tak akan terima amalan mereka sehinggalah mereka beriman dengan qada dan qadar. Maksudnya apa bid'ah tadi? Bid'ah tak beriman dengan qada dan qadar. Apa kata Ibnu Umar? Jauhilah mereka dan mereka jauh daripada kamu. Itu menunjukkan apa? Ada tak kena menjauhi kita ahli bid'ah? Sesuai tak dengan tajuk kita? Sebab tajuk kita menghindari ahlul ahwa, menghindari ahli bid'ah. Kalaulah sahabat yang lakukan dosa pun Nabi suruh menghindari mereka, apatah lagi kalau ahli bid'ah. Lagi-lagilah kena jauhi. Jadi nombor satu tuan-tuan, nak selamat agama, nak selamat manhaj, nak selamat akidah, jauhi ahli bid'ah. Sama ada menjauhinya dari segi fizikal, iaitu jangan duduk dekat-dekat, jangan makan sekali, jangan minum sekali, jangan pakat-pakat, jangan dengar apa semua. Ataupun daripada menjauhi itu, menjauhi daripada mendengar ucapan mereka, menjauhkan daripada
membaca tulisan-tulisan mereka. Okey, membaca ni, buka YouTube dia. Tak payah. Tak perlu. Malam tasawuf antum pula. Kalau kita bicara pasal ni sangat banyak dalil hujah ni. Belum lagi kisah Subail Al-Asal. Belum lagi kisah Khawarij. Belum lagi kisah banyak lagi. Di mana para Nabi dan juga para sahabat dulu telah memboikot ahli bid'ah. Ini menjauhi. Jadi menjauhi dulu. Kemudian naik satu lagi level memboikot ahli bid'ah. Boikot ahli bid'ah ni pula yang ni, sebab boikot ni ialah benda yang dia kena lakukan secara kelompok. Kalau 2 orang saja yang boikot, itu tak dinamakan boikot, tuan-tuan Allah. Jadi boikot ni kelompok. Secara dibuat oleh pemerintah contohnya. Jadi macam kisah Nabi Muhammad SAW tadi, kisah Ka'ab bin Malik daripada pemerintah. Juga pada zaman Umar Khattab, kisah seorang ahli bid'ah namanya Subail Al-Asal. Dia ni suka ambil ayat-ayat yang tak jelas. Wazariyatu zarwa falhamilatu wiqra. Dia ambil ayat macam tu. Yang para sahabat tak suka tanya soalan-soalan sebegitu. Sebenarnya daripada Ali bin Abi Talib. Bila orang bacakan ayat dia, falhamilatu wiqra. Atau seumpama dengannya, Umar kata, Ali bin Abi Talib kata, kenapa kamu tanya ayat macam ni? Ayat yang tak jelas maknanya. Tanyalah soalan yang beri manfaat kepada kamu. Okay. Itu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi nampak tak, memboikot ahli bid'ah. Itu yang kedua. Boikot ahli bid'ah ni pula, dia dengan pemerintah ataupun ketua agama dalam satu masyarakat. Maksudnya katakanlah kita ada ulama yang kata mari kita boikot fulan. Walaupun pemerintah tak boikot, boleh. Ulama boleh juga boikot dia. Sebab boikot ni perlu dibuat secara kelompok. Kalau tidak, dia tak akan memberi kesan kepada dia. Cuma boikot ini, seperti kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia adalah cara untuk mendidik ahli bid'ah. Mendidik orang yang melakukan kesalahan. Kalaulah benda tersebut, kalau kita lakukan benda tersebut, boikot tadi menyebabkan dia lebih teruk menjadi ahli bid'ah, maka ketika itu kita kena buat cara lain, tak boleh boikot lagi dah. Jadi memboikot tu bukan satu bentuk yang mesti, maksudnya ahli bid'ah kena boikot, tidak. Boikot tu berdasarkan maslahah. Boikot berdasarkan keperluan, dan yang terbaiknya dia lilah dengan nasihat, arahan pemerintah. Baru dia jadi boikot yang berkesan. Adapun kalau belum boikot lagi, kita ambil yang level yang pertama yang wajib tadi, iaitu menjauhi. Jadi cukup kita menjauhi. Kalau orang kata, ustaz, boleh tak saya nak ustaz, jom kita pergi ceramah ustaz scan, kita ulama, ustaz ni dia ni memang ajak benda pelik-pelik, ajar benda-benda hadis-hadis palsu semua. Jadi dia kata, saya minta maaf lah, saya tak pergi lah. Itu maksud menjauhi. Ni orang Fortnite ni dengar ni ceramah ni, saya bagi awak CD ni, bagus ni. Masukkan tak ada CD dah. Okay. Orang bagi link. Tengok ni link ni, dengar ceramah ni. Ustaz ni, best ceramah dia. Minta maaf lah, saya tak nak dengar ceramah macam ni. Itu kenapa dia ni bawa hadis palsu sekian. Itu yang level yang pertama, yang paling wajib sekali, menjauhi. Yang kedua, boikot. Yang atas lagi, itu baru perangi. Dilakukan dengan tindakan-tindakan lain, penjara, ditangkap, dipukul. Macam Umar Khattab, Subail Al-Asal tu, dipukul dia. Okey. Dan atas lagi, kalau dia merujuk kepada kekufuran atau dia menumpahkan darah orang Islam, maka ketika itu diperangi macam Khawarij. Umar Khattab, Umar Khattab pula, Ali bin Abi Talib, dia perangi Khawarij. Sampai Ibnu Umar menyesal. Ibnu Umar masa tu dia kan lari diri daripada fitnah di kalangan sahabat. Jadi lari masa peperangan antara sahabat tu, dia mengasingkan diri. Tapi dia tak perasan masa mengasingkan diri tu, Ali ada pergi serang Khawarij. Dan Nabi kata sebaik-baik askar ialah askar yang membunuh Khawarij ni. Okey. Maka Ali bin Abi Talib bangga dengan memerangi golongan Khawarij. Jadi nampak tak? Ada 4 ni. Boikot, menjauhi, boikot, tidakkan undang lain-lain, pukul, penjara apa semua. Yang seterusnya ialah diperangi. Bila Khawarij start bunuh sahabat, dan start bunuh isterinya, dan dia belah perut dia, maka ketika itu Ali bin Abi Talib mula bertindak.
apabila mereka telah melampaui batas. Jadi begitulah juga. Kalaulah ada kelompok yang melampaui batas, maka ketika itulah kerajaan ambil tindakan. Teroris tangkap golongan-golongan yang macam ni. Sabit ada dalam nas syarak. Cumanya yang kita pertikaikan ialah dia pergi tangkap orang yang tak sepatut dia ditangkap. Tuduh pula ahli sunnah pula yang teroris. Tuduh pula ustaz-ustaz kita yang sangat aman, yang kita tak boleh menentang pemerintah, tak boleh angkat senjata melainkan dengan pemimpin. Ini pula yang kamu tuduh teroris. Kerana apa? Sebab yang menasihati dia tu orang yang tak betul. Orang yang confirm sampai pergi ke Syria tu. Nak sokong golongan ISIS tu. Yang tak pula ditangkap. Madrasah mereka tidak pula ditutup. Inilah fitnah yang berlaku pada zaman sekarang. Poin saya kesimpulan daripada bab ni ialah iaitu kita mesti menjauhi ahli bid'ah. Nak selamat, jauhi ahli bid'ah. Ustaz, kalau kita jumpa nak nasihat, boleh tak? Jumpa untuk menasihati boleh. Tapi jumpa untuk bermesra-mesra, untuk mendengar ucapannya, itu tidak dibenarkan. Ataupun jumpa untuk menasihati, sabit. Seperti Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berjumpa dengan Khawarij. Seperti Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berjumpa dengan Khawarij dan menasihati mereka agar mereka kembali kepada jalan sunnah, jalannya para sahabat. Dan Ibn Abbas pergi dan dia ceramah kat mereka 1/3 kembali kepada jalan kebenaran. Tinggal lagi 2/3 lagi. Okey. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada soalan tak bab berkenaan dengan bercampur dengan menjauhi ahli bid'ah? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya. Silakan. Kalau ahli bid'ah tu di kalangan keluarga kita, macam mana kita nak buat nak jauhi mereka ya? Ahsantum. Kalau ahli bid'ah di kalangan keluarga, maka kat situ kita ada hak keluarga kat situ. Jadi bila ada perkara-perkara yang menyebabkan kita memenuhi hak dia. Okey. Seperti dia menjemput kenduri. Dia hak tak? Dia ada hak tak? Dia ada hak. Kita pergi kenduri dia. Dia sakit. Jarah tak? Jarah dia. Dia minta nasihat. Nasihat tak? Kita nasihat dia. Dia bagi salam. Kita jawab tak? Kita jawab salam dia. Dia bersin. Dia kata Alhamdulillah. Kita kata Yarhamukallah. Yarhamukallah. Itu hakul muslim. Maksudnya hak dia sebagai muslim dan hak dia sebagai keluarga kita kena penuhi. Kita kena penuhi juga. Apatah lagi kita zaman sekarang, zaman di mana ahli sunnah itu sedikit. Okey. Barakallahu fikum. Jadi kita kena penuhi hak-hak dia sebagai muslim. Tapi katakanlah dia nak ajak tu, dia nak ajak benda-benda yang bid'ah. Jom pergi buat benda bid'ah. Macam ketika tu kita kata saya tak nak join lah. Lah abang kita dia buat bid'ah. Okay, pertama sekali kena faham apakah dia ahli bid'ah. Ahli bid'ah tu orang yang buat bid'ah, penyokong bid'ah yang tegar. Kalau dia orang awam yang dia buat bid'ah dalam keadaan dia jahil, maka kita kata dia telah melakukan bid'ah. Yes, dia telah melakukan bid'ah, betul, dia melakukan bid'ah. Tetapi dia punya level itu kurang lah daripada orang yang pendakwah kepada ahli bid'ah yang tegar. Dia bila bagi Al-Quran dengan hadis masih lagi tolak Al-Quran dengan sunnah. Jadi kita kena tengok, kena timbang. Dia ni dia buat bid'ah sebab dia memang ada i'tiqad bid'ah ke, ataupun memang dia ni orang yang ikut-ikut orang je. Okey. Dan tengok dia ni suka sunnah ke atau tak suka sunnah. Dia tengok level dia tu. Kalaulah dia memang dia anti sunnah, tak boleh pakai sunnah, macam katakanlah ada ahli keluarga yang Syiah contohnya. Celah sahabat, dia kata taklah dalam Quran dan hadis kata je. Oh, dia kata tak boleh pakai ni. Sahabat-sahabat semua tak boleh pakai. Kalau bid'ah yang level macam ni, jauhkan teruslah. Tak payah cakap tak apa. Masa dia mati datang, bila sakit ziarah, itu cukup. Okey. Tapi kalau dia ni orang awam biasa, bayar masjid, kamu sayang tak sahabat? Sayang sahabat. Cinta tak Rasulullah? Cinta Rasulullah. Sayang tak Al-Quran dengan hadis? Suka Al-Quran dengan hadis sunnah. Kita kena ikut sunnah, tak kena ikut. Tiba-tiba dia buat bid'ah yang lain, tahlil, apa semua.
Tak samalah level dia dengan yang tadi. Yang macam ni, kita muamalah dengan muamalah yang baik. Datang nasihat. Dia sakit, kita ziarah. Mungkin dia jemput kenduri, kita pergi. Pada sama kita nasihat dia, kita bagi dia video-video, kita bagi dia kitab-kitab, kita bagi dia link, ceramah. Kan? Orang macam ni, yes, kita dakwah. Kita dakwah dahulu. Sebagaimana para sahabat dahulu dakwah kepada ahli keluarganya yang bukan Islam. Seperti, apa dia? Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masa tu ibu dia pun belum Islam lagi. Duduk bersama dengan ibunya. Jadi, kat sini, tengok puan sekali lagi, saya ulang sekali lagi. Nak bagi jawapan, bagi jelas. Pertama, lihat kepada apa bentuk bid'ah yang dilakukan. Kalau bid'ah tu i'tiqadiyah, syirkiyah, bid'ah i'tiqad yang jatuh syirik. Maka kita, pertama sekali nasihat dia dulu. Datang jumpa dia nasihat. Belum, jangan awal-awal jauhkan dia, mungkin sebab dia tak tahu. Datang dia dan nasihat dia dulu. Assalamualaikum, Abang Lang. Kata Abang Lang ni sekarang ni saya tengok ni pergi kubur apa semua, minta hajat kat kubur. Rumah ni penuh gambar kubur. Sikit-sikit kata madad ya Rasulullah, madad ya Husin, madad ya Husin. Tak boleh Bang Lang. Ini syirik ni Bang Lang. Abang Long tak boleh ni Abang Long. Syirik ni Abang Long. Ini benda yang bahaya. Menyebabkan kita keluar daripada Islam. Dia kata, kau baru nak ngaji, kau nak pandai-pandai. Kita pun bagi pula ustaz pula, bawa pula ustaz. Maksudnya kita sungguh-sungguh nak hidayah bagi dia. Okey. Nasihat tak terima, maka ketika itu, jauhilah dia. Jauhilah dia macam mana? Jauhilah dia pada perkara-perkara yang bukan hak dia sebagai adik-beradik. Kalau dia buat majlis sekian-sekian, yang ada bid'ah, tak payah pergilah. Tapi kalau majlis tu majlis seperti kematian, kita pergi. Sakit, kita pergi. Hak Muslim ke atas Muslim yang lain. Faham tak? Kedua pula, dia orang awam yang cintakan Allah dan Rasulnya. Yang suka Al-Quran dengan Sunnah. Tapi dia disebabkan kejahilan dia pergi buat benda-benda bid'ah tadi. Maka sama juga kaedah dia, kita nasihat dia. Lepas nasihat dia, kita muamalah dia dengan baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kan? Cakap dengan baik, nasihat dengan baik. Tapi pada majlis bid'ah ni, kita jauhi. Di majlis bid'ah ni, kita jauhi. Yang kedua ni, tidak seberat yang pertama tadi. Yang pertama tadi, memang kita dah jauhkan terus lah. Okay? Kita hanya datang ketika benda yang hak dia sebagai adik-beradik dia. Okay? Kalau tadi, yang ni, kita boleh muamalah dengan dia. Boleh jumpa dia, nasihat dia. Okay? Cuma apabila dia nak lontarkan bid'ah je, masa ketika itu kita pun minta jauhkan diri. Na'udzubillah. Tak nak dengar dia. Okay? Baik puan? Faham tak? Faham Ustaz. Jazakallah khair. Aku ma'ayakum. Barakallahu fiik. Nak pula kalau ibu bapa. Ibu bapa lagilah. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Buat baik dengan mereka. Okay? Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau mak ayah pula yang buat benda macam tu kan, susah kat kita kan. Macam satu sahabat kita dulu, ada satu hamba Allah Ta'ala ni, kawan baik kita. Mak ayah dia ikut ajaran batiniyah, iaitu yang tak semayang, tak puasa apa semua. Jadi anak dia bagus. Anak dia ni, Masya Allah, anak dia bagus. Suami dia pun bagus. Dua-dua sunnah. Datang jumpa kita, ustaz jalan nasihat ni ustaz. Dia tunjukkan buku bapak dia, buku batiniyah tu, benda pelik-pelik tu. Ayah dia ni kejap semayang, kejap tak semayang. Allahu Akbar. Berat tu kan? Tapi kita tetap kita pakai ayat Quran tadi. Allah Ta'ala kata apa? Wa in jahadaka, kalau mereka paksa kamu untuk melakukan perbuatan yang syirik, wala tuti'huma, maka jangan taat. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi baik dengan mereka, layan mereka. Dia kata teruskan layan bapak kamu dengan baik, nasihat yang betul, bagi buku sunnah apa semua, dan
ada satu masa tu ayah dia tu nak pergi umrah. Nanti saya kata dia orang ni ialah orang yang bukan dia membina iktiqad batil atas diri dia. Dia hanya ikut-ikut orang, lepas tu dia terasa best. Kemudian dia hanyut. Dia bukan ada iktiqad yang betul-betul, yang apa yang dia pegang itulah yang paling terbaik sekali. Al-Quran dengan sunnah tu tak dipakai. Sahabat tak dipakai. Yang ini lain. Jadi yang kedua ni, dia ikut-ikut. Akhirnya satu hari tu, dia nak pergi umrah. Nak pergi umrah. Allahu Akbar. Dia ajak ayah dia tadi tu pergi umrah sekali. Dan alhamdulillah dia pergi umrah dengan orang sunnah kita lah. Orang sunnah kita pergi yang kita. Akhirnya dalam umrah tu ustaz tu cerita. Ya mana tak asal nampak situasi dia cerita. Bila talbiyah dia cerita pasal labbaik Allahumma labbaik. Apa maksud dia? Kan? Apa maksud kita pakai ihram? Nampak Bukit Uhud, cerita pasal Uhud. Nampak pasal Badar, cerita pasal Badar. Nampak Bukit Safa dan Marwah, cerita pasal dakwah Nabi atas Bukit Safa dan Marwah. Kan? Nampak apa saja ya, kawasan yang penuh dengan fakta sejarah dan juga dakwah dan juga tarbiyah. Makkah dengan Madinah ni. Nampak Kaabah, cerita pasal Kaabah. Macam mana Nabi Ibrahim bina Kaabah untuk beribadah kepada Allah. Kisah Umar Al-Khattab nak cium Hajar Al-Aswad tu. Kata kalau bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah cium kau, aku takkan cium kau. Jadi semua benda ni bila dia dengar dalam masa 2 minggu tu, 11 hari tu, tiap hari kemudian yang bagus pula ejen tu pula, dia pergi ada buat kuliah-kuliah, ada baca, ada buat daurah-daurah masa dalam umrah tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia macam kata, oh rupanya ayah pegang selama ni tak betul rupanya. Allahu Akbar. Balik ni, alhamdulillah, balik dia suka dengan kuliah-kuliah ustaz-ustaz sunnah kita. Yang ni barakallahu fiik. Itu kita kata bezakan antara kedua tadi. Dalam masalah nak boikot, supaya kita tak dalam masalah menjauhi tadi. Dalam masalah menjauhi tadi. Apatah lagi zaman sekarang ini, yang ghurabak ni tu, yang ganjil ni tu ialah orang yang tahu betul. Jadi kalau kita semua nak jauhi orang yang hatta orang yang sedikit kalau kita sedikit orang yang memang dia tak tahu ni, kita pun dia ni ahli bidah, jauh. Dia bidah, jauh. Bidah. Nampak dia baca Yasin malam tadi, bidah. Ini pun baca Yasin, bidah. Habislah. Habis dia tak ada orang dah selamat lah. Semua orang kita kena jauhi, tak betul. Tak sahih. Bukan begitu. Betul dalam kitab Hajjul Mubtadi' Syekh Bakar Abu Zaid. Kita baca kitab ni Hajjul Mubtadi' Syekh Bakar Abu Zaid. Dia bagi kaedah yang detail dalam masalah. Juga dengan kitab Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam masalah al-muamalah ma'a ahli bid'ah, bab macam mana kita nak muamalah dengan ahli bid'ah. Dan disebutkan kaedah tadi. Yang saya sebutkan tadi adalah berdasarkan apa yang disebut oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Okey, masa dah habis. Jadi kita insya-Allah kita akan sambung lagi bab meninggalkan salam terhadap ahli bid'ah. Meninggalkan salam pula. Jadi dah jauh. Ini dia bagi salam, kita bagi salam kat dia dan kita tak jawab salam dia. Allahu Akbar. Ada soalan akhir? Barakallahu fiik. Ada soalan akhir? Tak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.